What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Kuverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua video review bagi chapter yang ke-1083 yang mempunyai informasi-informasi yang tersangatlah menarik. Tapi sebelum tu macam biasalah, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1082 dengan tajuknya Let's Go and Take It yang lepas, kita telah pun melihat Sengoku dan Zoro yang sedang berbincang tentang ancaman yang dimiliki oleh kegiatan aktif daripada organisasi Cross Guild. Sementara itu di lokasi Cross Guild pula, Buggy telah pun menyebabkan Crocodile dan Mihawk kemarahan apabila mereka melihat reka bentuk kapal yang telah dibina oleh konco-konco Buggy yang menjadikan kepala kapal dan juga bendera kapal tersebut bertemakan Buggy. Semasa perbincangan mereka pula, keadaan menjadi semakin keruh apabila Buggy mengisytiharkan bahawa mereka semua akan pergi untuk mendapatkan One Piece. Kemudian kita juga didedahkan dengan Sabo yang telah selamat sampai ke Pulau Kamabaka bersama dengan beberapa pelarian dari Lulusia Kingdom. Sabo kemudiannya memutuskan untuk memberitahu kepada Ivankov dan Dragon secara rahsia tentang apa yang sebenarnya telah berlaku di Marijoa. Nak tahu what exactly happened in this chapter? So jom, let's proceed with the content. Tajuk bagi chapter yang ke-1083 pada kali ini diberi judul sebagai The Truth About That Day. Dalam cover page pada kali ini pula, kita dapat melihat sebuah lukisan yang telah pun di-request oleh Mikuro yang menunjukkan Don Quixote do Flamingo yang sedang merawat seekor anak burung yang terjatuh dari sarangeo. Maksud aku sarangnya. Dan Do Flamingo menjadikan kodenya sebagai sarang untuk anak burung tersebut. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan panel istana Kamabaka Kingdom yang dikerumuni oleh askar Revolutionary Army. Sabo kemudian mengatakan kepada Dragon dan Ivankov bahawa mereka telah pun berjaya untuk menyelesaikan ketiga-tiga misi di Marijoa pada tempoh hari. Yang pertama, mereka telah pun berjaya untuk mengisytiharkan perang kepada World Government dengan cara membakar simbol Celestial Dragon. Yang kedua, mereka berjaya untuk menyelamatkan Kuma bersama dengan beberapa orang hamba sahaya yang lain. Dan yang ketiga, mereka berjaya untuk menjumpai dan memusnahkan bekalan makanan bagi Pulau Marijoa. Dragon kemudian bertanyakan kepada Sabo apakah akibat yang mereka terpaksa hadapi untuk menjayakan misi-misi tersebut. Sabo mengatakan bahawa ianya bukanlah satu masalah yang sukar untuk mereka, namun disebabkan oleh mereka telah pun menarik perhatian seluruh dunia, maka pihak Marine telah pun menghantar askar terbaik mereka ke Marijoa. Dragon kemudiannya mengatakan bahawa mereka telah pun berjaya untuk mempengaruhi 8 daripada 12 kerajaan yang mereka sasarkan. Namun demikian, Ivankov telah pun mengingatkan Dragon bahawa salah satu daripada 8 kerajaan tersebut, yakni Lulusia Kingdom, telah pun lenyap. Dragon kemudiannya menambahkan lagi bahawa berita tersebut telah pun disembunyikan daripada orang ramai. Namun ketujuh-tujuh kerajaan yang telah bersekutu telah pun mengisytiharkan bahawa mereka tidak akan membayar ufti kepada World Government ataupun bekerja sama dengan mereka untuk membekalkan hasil bumi mereka. Ivankov juga menambahkan lagi bahawa apa yang paling penting sekarang adalah mereka telah pun menyerang ke semua bekalan makanan dan juga hubungan sumber untuk diberikan kepada Marijoa. Mereka katakan bahawa Marijoa sukar untuk ditembusi kerana kedudukannya yang tinggi di atas Red Line. Namun kini kita akan saksikan bagaimana mereka hidup dalam keadaan terkepung. Akhirnya mereka akan rasakan macam mana hidup dalam kemiskinan dan kebuluran. Kemudian sambil bersorak-sorai, Ivankov mengatakan bahawa itu adalah satu pencapaian yang bagus. Dragon kemudiannya membenarkan kata-kata Ivankov itu, namun menurut Dragon, mereka masih lagi belum berjaya untuk menyekat ke semua bekalan secara total dan hanya mampu untuk mengurangkannya sahaja. Mereka pasti sedang berusaha keras sekarang. Kemudiannya sambil panel menunjukkan beberapa siluet di belakang Dragon, Dragon berkata, aku dah agak yang mereka bukanlah lawan yang akan terus menyerah begitu sahaja. Perang sebenar kita akan bermula apabila mereka mengerahkan God's Knight. Ivankov kemudian mengingatkan kepada Sabo bahawa dialah yang akan menjadi sasaran utama bagi World Government. Dragon kemudiannya mengatakan bahawa sekarang ini tidak kisahlah apapun kebenaran di sebalik berita pembunuhan King Cobra. Apa yang pastinya pihak media telah pun menjadikan Sabo sebagai seorang hero di mata pemberontak. Tak kisahlah di mana pun mereka berada. Hal ini dikatakan demikian kerana pemberontak membenci orang-orang atasan World Government dan menganggap mereka sebagai syaitan yang bertopengkan manusia. Walau bagaimanapun, masih lagi ada dalam kalangan mereka yang merupakan pemerintah yang adil dan juga golongan bijak pandai. Dan King Cobra dari Alabasta mempunyai kedudukannya yang tersendiri sehingga semua orang menganggap dia sebagai pemerintah yang dihormati. Namun malangnya, salah faham telah pun tersebar dengan sangat cepat dan menimbulkan kekacauan. Sabo kemudiannya berkata bahawa apa yang akan dia katakan mungkin berbunyi agak jahat. Walaupun dia berasa simpati dengan kematian King Cobra, namun seandainya ini mampu untuk memarakkan lagi api pemberontakan mereka, maka dia berbesar hati dengan apa yang telah berlaku itu. Dragon kemudian memuji keteguhan pendirian Sabo itu. Manakala Ivankov pula meminta agar Sabo segera menceritakan kebenaran di sebalik berita pembunuhan
pembunuhan King Cobra sambil panel menunjukkan kepada kita gambar Sabu yang sedang berdiri di samping mayat King Cobra dalam surat khabar yang diberikan kepada Sabu itu. Ivankov mengatakan bahawa mereka semua sedih apabila membaca berita ini, namun mereka memaksa diri untuk bersangka baik kerana mereka semua percayakan Sabu dengan sepenuh hati. Panel kemudian menunjukkan kepada kita flashback semasa kejadian di Marijoa pada sebulan lebih yang lalu, tidak lama selepas permulaan sidang Reverie. Kesemua Celestial Dragon yang berada di sana telah pun berlari ketakutan kerana rumah mereka telah pun diserang oleh keempat-empat Captain Revolutionary Army. Salah seorang daripada Celestial Dragon mengeluh kerana simbol kesayangan mereka telah pun dihancurkan dan bekalan makanan mereka pula telah pun dirampas. Dia telah pun mengarahkan untuk menghapuskan ke semua Captain Revolutionary Army tersebut. Selain itu, Celestial Dragon yang lain pula meminta agar pengawal yang menjaga mereka juga turut dihapuskan kerana membenarkan penceroboh masuk ke dalam kawasan mereka. Panel kemudiannya menunjukkan seorang Celestial Dragon yang sedang menunggang seorang lanun dan memukul lanun yang tidak berdaya itu dengan cemetinya untuk mengarahkan hambanya itu bergerak dengan lebih pantas. Dia kemudiannya telah mengacukan pistol untuk membunuh hamba tersebut disebabkan oleh hamba itu terlalu lemah dan berjalan dengan perlahan. Namun tiba-tiba seekor gagak telah pun merampas pistol tersebut dengan pantasnya, menyebabkan Celestial Dragon itu terkejut. Ternyata gagak tersebut adalah miliknya Karasu. Karasu kemudiannya memberikan arahan kepada hamba tersebut untuk melarikan diri ke bahagian timur bandar tersebut. Namun tiba-tiba ejen-ejen Cyberpol yang berada di sana telah pun melepaskan tembakan tepat ke arah tubuh Karasu sehingga peluru tersebut menembusi tubuhnya. Ternyata ejen-ejen tersebut sedang cuba untuk menyelamatkan Saint Plumbing yang memberikan arahan kepada mereka untuk menghapuskan Karasu. Kita kemudian ditunjukkan dengan panel ejen-ejen tersebut yang terkejut apabila melihat badan Karasu benar-benar berkecai di hadapan mata mereka. Bukan gembira yang mereka rasakan, akan tetapi kekhawatiran pula mula menyelubungi mereka kerana pada saat itu mereka mula sedar bahawa satu tiupan asap hitam telah pun melalui celah-celah kaki mereka dan ternyata pada panel yang seterusnya mereka semua telah pun diserang dengan teknik Obelisok daripada Northern Captain of Revolutionary Army, Karasu yang merupakan pemakan buah iblis Sud Fruit. Panel kemudian beralih ke arah Lindbergh yang memutuskan rantai-rantai hamba yang berada di sana sambil mengarahkan mereka untuk berkumpul di bahagian timur kerana mereka semua akan dibawa lari daripada pulau tersebut. Kesemua hamba itu telah pun berteriak mengucapkan terima kasih kepada Lindbergh. Lindbergh kemudian berkata bahawa mereka di sana benar-benar sedang serius bertarung. Karasu kemudian mengarahkan Lindbergh untuk bertindak dengan lebih cepat kerana musuh sedang menghampiri mereka. Kemudian Karasu telah pun meluncur laju ke arah Admiral Fujitora sambil menggunakan teknik Crow Rankin. Panel kemudian beralih ke arah Morley yang kini sedang menikam tangan Admiral Ryukugyu yang berada dalam form pokok gergasinya itu dengan menggunakan serampang bermata tiga milik Morley itu. Ryukugyu yang menggunakan sepenuh kekuatannya itu telah pun dimarahi oleh Celestial Dragon yang berada di sana kerana tindakannya itu turut memberikan kehancuran kepada Marijoa. Hal ini menyebabkan ianya sangatlah mustahil bagi Ryukugyu untuk bertarung di sana. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan Fujitora yang sedang cuba untuk menarik Meteor ke sana, namun tindakannya itu telah pun dihalang kerana ianya akan menghancurkan Marijoa. Kita kemudian ditunjukkan dengan ahli-ahli Cyberpol 9 yang memerhatikan perlawanan tersebut dari jauh. Mereka semua memuji kemampuan yang dimiliki oleh keempat-empat Captain Revolution Army tersebut. Panel kemudian beralih ke arah Pangia Castle. Karasu telah pun menghubungi Sabu dan bertanya adakah Sabu telah pun menjumpai kunci bagi collar yang dipakai oleh kesemua hamba-hamba yang berada di sana. Sabu mengatakan bahawa dia telah pun mengetahui lokasi kunci tersebut dan memerlukan sedikit masa untuk mendapatkannya. Sabu telah pun ternampak kuma yang dimiliki oleh Saint Charles dan juga bapaknya. Sabu mengatakan bahawa mereka sedang cuba untuk membalas dendam bagi apa yang berlaku di taman dan Saint Charles masih belum berputus asa untuk mendapatkan Shirahoshi. Kemudian sambil panel menunjukkan Shirahoshi yang sedang bercakap, Sabu mengatakan bahawa dia tidak akan memaafkan apa yang telah dilakukan kepada Kuma. Sabu kemudiannya meminta Morley untuk memastikan semuanya telah pun sedia. Kita kemudian ditunjukkan dengan panel Jewelry Bonnie yang sedang berlari sambil bermonolog memanggil ayahnya. Panel kemudian beralih ke arah Princess Vivi yang mengarahkan kepada Rob Lucci untuk berundur kerana Vivi lebih rela dijaga oleh Garp. Namun demikian, Rob Lucci tetap bertegas bahawa dia akan melindungi Princess Vivi. Vivi kemudian bertanya adakah Lucci akan menjaga dirinya seperti dia menjaga Shirahoshi yang Lucci biarkan begitu sahaja apabila disakiti oleh Celestial Dragon. Panel kemudian beralih ke arah King Cobra, Pel dan Chaka yang cuba untuk masuki sebuah bilik, namun hanya King Cobra sahaja yang dibenarkan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Kemudian pada panel yang terakhir pula, kita ditunjukkan dengan King Cobra yang memberitahu kepada pengawal-pengawalnya itu bahawa pertemuan yang akan dia lakukan ini hanyalah sekejap sahaja. So, daripada mereka bosan menunggu di luar, lebih baik mereka berdua pergi melindungi Vivi, memandangkan Vivi selalu bertindak di luar kawalan. Jangan sesekali kalian lepaskan Vivi daripada pemerhatian walaupun hanya sesaat, dan chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi